Selamat pagi, salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Banyak betul WhatsApp lah, komen lah, pertanyaan lah daripada rakan-rakan yang bertanyakan apa status terkini siasatan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi saya ingin kongsikanlah kepada anda. Tapi sebelum itu kita kongsi dulu kronologi apa yang berlaku kepada kes ini, ya. Kes ini bermula daripada SPRM telah menahan 4 orang bekas pembantu ataupun pegawai kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyiasat penyelewengan kewangan atau penyalahgunaan kuasa dan mungkin juga melibatkan pengubahan wang haram. Sebanyak waktu itu belum diketahui dan akhirnya SPRM berjaya menemui sejumlah wang di sebuah apartmen yang disebut sebagai safe house, dan di tempat itu ditemui mata wang asing, ya, mata wang asing bukan mata wang ringgit Malaysia. Mata wang asing bukan mata wang ringgit Malaysia yang ditemui dalam banyak mata wang asing lah. Jadi banyak persoalan lah, kenapa mata wang asing? Kenapa bukan ringgit Malaysia? Bukankah wang itu sepatutnya dalam mata wang ringgit Malaysia? Sebab itu adalah wang untuk promosi keluarga Malaysia. Jadi kronologi dia adalah wang ini adalah wang yang sepatutnya digunakan untuk promosi keluarga Malaysia, ya. Pada ketika itu Perdana Menteri adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan selepas itu disiasat, dan akhirnya perlu untuk disiasat juga suspek ataupun waktu itu masih saksi, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walau bagaimanapun selepas itu SPRM mengesahkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan lagi saksi tapi telah pun menjadi suspek bagi kes ini, dan beliau perlu untuk diambil keterangan kerana beliau sudah menjadi suspek. Walaupun begitu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mampu untuk diambil keterangan kerana kesihatannya yang semakin menurun. Ialah, siapa tidak semakin sakit kepala, siapa tidak semakin pening kepala. Malah kalau saya mungkin saya boleh jadi tak keruan. Saya boleh jadi sakit gastrik lah, sakit kepala lah, sakit gigi lah, sakit otak lah, sakit mata, sakit telinga, macam-macam sakit lah. Gout pun boleh sakit tu. Mungkin boleh kena serangan jantung juga. Itu kalau saya lah terkejut. Bukan sedikit, 170 juta tu. Jadi akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masuk dalam hospital. Jadi perkembangan terkini, ya tuan-tuan dan puan-puan, ini saya sisipkan bagi anda perkembangan terkini, iaitu SPRM telah menemu ramah lah doktor kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob minta MC dan tidak dapat hadir untuk keterangan. Akhirnya sekarang ini, ya, inilah perkembangan terbaru dia. SPRM telah menemu ramah doktor tersebut untuk bertanyakan apakah keadaan sebenar tahap kesihatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Adakah dia sebenarnya memang betul tidak mampu untuk diambil keterangan, tidak sesuai untuk diambil keterangan, atau boleh. Mungkin itulah yang telah ditanyakan oleh pihak SPRM kepada doktor tersebut. Kerana doktor tersebut telah memberikan dia MC, dan sepatutnya kemarin Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diambil keterangan, tetapi nampaknya macam tidak boleh lagi kerana sakit lagi. Saya pun tertanya-tanya juga, bagaimana terukkah
sakit Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini sehingga dia tidak mampu pun untuk disiasat, ya, sehingga dia tidak mampu pun untuk disiasat. Jadi berapa teruklah dia punya sakit ini. Kerana saya ingat dulu Allahyarham Tun Daim Zainuddin yang sudah begitu berusia, begitu tua, sehingga hanya perlu disorong dengan kerusi roda dan mata sebelah dia sudah bolehlah dikategorikan sebagai buta kerana penyakit yang melanda dia pada waktu itu, melanda Allahyarham pada ketika itu. Tapi dia masih mampu untuk memberikan keterangan kepada SPRM. Jadi untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berapa terukkah sebenarnya penyakit dia ini sehingga dia tidak mampu untuk beri keterangan. Nah, itulah yang berlegar-legar di fikiran saya. Sehingga ramai orang yang terpaksa kita berikan penjelasan bahawa ini bukan ada apa-apa langkah melarikan diri daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia betul-betul dapat surat sakit, bukan hanya beri alasan. Dia memang betul-betul dapat surat sakit. Sebab ada ramai yang fikir mungkin ini taktik daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk melambat-lambatkan supaya kalau ada wang lain yang sedang dicuba untuk disembunyikan, masih sempat untuk buat call, masih sempat untuk buat planning macam mana nak sembunyi wang ini, macam mana nak sembunyi wang itu, macam mana untuk hapuskan bukti ini, bukti itu. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar kerana fakta yang benar ialah doktor telah memberikan dia MC. Tidak ada kemampuan, tidak ada kesihatan yang cukup untuk dia berikan keterangan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan harus bersabar kerana seseorang yang ingin beri keterangan dia mesti berada dalam tahap sound mind. Sound mind ini maksudnya otak dia dapat berfikir dengan jelas supaya keterangan dia itu boleh dikira sebagai bukti yang sah. Sebagai bukti yang sah. Sebab kalau keadaan dia waktu itu unsound mind, tidak berada dalam keadaan yang stabil, bukti ataupun kenyataan, keterangan yang diberikan itu boleh dipertikaikan. Jadi bersabar, biar SPRM buat kerja. Biar SPRM buat siasatan yang telus dahulu. Okay, so terakhir saya ingin doakan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya dia sihat walafiat dan dapat selepas ini keluar daripada hospital dan dapat memberikan kerjasama yang baik kepada SPRM untuk menjalankan siasatan terhadap beliau. Okay, so jangan pula lari. Jangan pula tiba-tiba lepas ni, Ismail Sabri Yaakob lari. Tidaklah. Kita yakin tidak. Dan kita yakin SPRM sudah bersedia untuk sebarang kemungkinan. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.